Okey, dan saya akan mutekan dulu rakan-rakan kita in case ada yang mikrofon dia tu tak mute ya. Tapi sebenarnya sekarang ni tak ada gangguan apa-apa lah. Tapi walau macam mana pun kita mutekan untuk membantu kelancaran. Sekiranya ada soalan jangan jangan risau, boleh onkan mikrofon dan bertanya ya. So kita mulakan dengan doa seperti biasa dan kita akan mulakan perbincangan kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah banyak memberi kenikmatan kepada kita, kemudahan rezeki, ya, dan juga kadang-kadang menyediakan jalan keluar, ya, permasalahan yang kita hadapi. Allah berikan kita kepada kita jalan keluar, ya, untuk penyelesaian kita. Dan itu pun jangan kita lupa, ya. Nah, itu juga nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena respon dan kita kena balas dengan mensyukuri nikmat itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk amalan yang soleh, ya. So salah satu daripada amalan soleh ialah kita mendekatkan diri kita kepadanya dengan memahami ini supaya kita lebih kenal Allah. Bila kenal Allah, maka kita akan mengaturkan kehidupan kita dengan cara yang Allah kehendaki, ya. Okey, saya kongsikan skrin seperti biasa. Okey, dan kita akan ke senarai kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada Qaf Waw Lam. Hari ini hari Isnin, hari Jumaat, kita telah mengupas kalimah qawlan di dalam ayat apa? Inna sanulqi alaika qawlan saqila, ya. Ayat itu kita telah habiskan perkongsian kita di hari Jumaat yang lepas, iaitu itu adalah ayat daripada surah, ya, Al-Muzammil, ya. Muzammil, ayat yang ke-5. Kita confirmkan surah Al-Muzammil, ya. So ayat Muzammil, Allah mengatakan apa? Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Qawlan saqila adalah, ini mausuf, dan saqila adalah izin sifat kepada qawlan, ya. So daripada penulisan kalimah-kalimah, huruf-huruf yang digunakan, baris-baris itu, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan sudah perlahan-lahan boleh mengenal, ya, pertalian di antara qawlan dengan saqila adalah kita panggilkan as-sifah wal mausuf, ya. As-sifah ialah isim sifat, saqilan isim sifat, qawlan dia punya mausufnya, ya. So, di mana Allah mengatakan apa? Sesungguhnya kami, inna, sesungguhnya kami, sani harfun istiqbal, harfun of the future, masa akan datang, maknanya akan kami berikan alaika kepada kamu. Kani ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, iaitu qaulan, perkataan saqila, ya, saqila yang berat,
Ya, maknanya beratnya ya dia merujukkan kepada perkataan yang berat tu dimasukkan apa? Ialah wahyu Allah yang nak disampaikan kepada Nabi kita. So sanulqi kita boleh terjemahkan sebagai akan kami beri ataupun akan kami sampaikan alaika kepada kamu, ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau menerangkan wahyu itu sebenarnya adalah perkataan-perkataan Allah yang berat dari segi zat dia dan berat juga dari segi tanggungjawab, ya, sesiapa yang menerima wahyu dari Allah, ya, maka sesiapa menerima itu bertanggungjawab untuk pertamanya melaksanakannya, keduanya menyampaikan kepada masyarakat keseluruhan dan juga manusia sejagat, ya. Yang kedua dia saqilah kerana diriwayatkan, ya, ketika Nabi kita menerima wahyu itu memang beliau ya, ataupun baginda memang merasakan satu apa kata tu perasaan yang seolah-olah ada benda yang sangat berat, ya, yang memberi tekanan kepada beliau, ya, dan menunjukkan sememangnya wahyu itu sesuatu yang Allah katakan saqila, ya. So insyaAllah hari ini kita sambung kepada ayat yang seterusnya yang berkaitan, iaitu surah Al-Mudassir, ya. Jadi surah Al-Muzammil, yakni surah Al-Mudassir, ya. Kedua-dua tu surah tu membawa erti orang yang berselimut, ya. Apakah beza antara Al-Muzammil dengan Al-Mudassir? Surah Al-Muzammil, orang yang berselimut itu adalah kerana Allah nak menegur ataupun mengingatkan kepada Nabi, iaitu berselimut tu maknanya ketika malam yang seseorang tu apabila tidur, maka hendaklah bangun dari tidur dan mengerjakan amalan di waktu malam, ya. Itu dalam surah Al-Muzammil, ya. Maknanya macam ibarat kita lah, ya. Kita tidur, kita berselimut. Jadi Allah suruh kita buat apa? Qumil laili, ya. Qumil laili, bangunlah, ya, sebahagian daripada malam tu biasanya di penghujung malam untuk kita beramal, ya, beramal dalam bentuk sembahyang tahajud ataupun membaca Al-Quran, ya. Di Mudassir pula, ya, juga berselimut, tapi konteks berselimut sini apa dia? Ialah apabila Nabi setelah menerima wahyu yang pertama dalam surah Iqra, ya, kemudian beliau keluar pada Gua Hijrah tu untuk balik ke rumah, ya, dan juga berlaku peristiwa Allah nak menurunkan wahyu kepada beliau, ya. Maka beliau ternampak Jibril yang turun, ya, untuk menemui beliau tu, macam beliau dalam keadaan yang takut dan balik ke rumah dan menyuruh isterinya menyelimutkan beliau. Jadi itu yang dipanggilkan ya ayyuhal mudassir, ya. Yang pertama ni ya ayyuhal muzammil, ya. Ini ya ayyuhal mudassir, ya. Okey. So ayat ini di manakah kalimah yang kita nak bincangkan sekarang ialah qaulu, yang dibangunkan daripada qaf waw lam, ya. Qaf waw lam menjadi qaulun, ya. Kemudian mengambil bentuk qaulu, hilang tanwin. So hilang tanwinnya bermakna dia kerana dia apa? Kalimah tu berfungsi sebagai mudhaf kepada al-bashar,
ya, mudhaf kepada al-bashar, bermakna qaulul bashari ini adalah idhafah, ya, adalah idhafah. Apakah bukti yang jelas untuk kita mengenal idhafah dalam ni? Ya, pertamanya al-qaulu ni tidak ada alif lam ta'rifah. Nah, itu sudah bukti yang jelas, ya. Kemudian lam tu tidak ada tanwin, itu pun satu bukti yang sudah jelas, ya. Daripada kalimah itu sendiri sebenarnya kita boleh mengenal pasti, ya, kaedah-kaedah yang digunakan dalam pembentukan ayat-ayat Al-Quran. Dan apa lagi bukti dia? Al-Bashari, ra tu baris bawah menunjukkan Al-Bashari ini adalah kalimah yang majrur. So 3 bukti sangat jelas. Ya, tidak ada sebab kita tidak boleh mengenal dia. Dan bukti yang keempat ialah 2 kalimah kata nama yang berturutan juga jelas. Ya, 4 bukti kepada idhafah, ya, semuanya jelas. Cuma kita nak cekap sajalah, nak melihat dia bukti-bukti tu, tanda-tanda tu. Ya, so bermakna qaulul bashar adalah idhafah, ya, sangat nyata, ya, dan jelas untuk kita mengetahui pertalian di antara qaulu dengan al-bashar, ya. So qaulu tu apa dia? Perkataan, ya. Perkataan al-bashar ialah apa? Manusia. Basharun adalah manusia daripada 3 huruf akar, ba, shim, ra, ya. Dia tidak ada kata dasar kerana dia adalah kalimah isim yang lazim, dia tak ada kata dasar. So dia terbi ba, shim, ra, 3 huruf akar terus kepada basharun, ya. Basharun maknanya manusia. Jadi qaulul bashar bermakna perkataan-perkataan manusia. Ya, perkataan manusia. Yang nak disampai di dalam surah Mudassir yang ayat ke-5 ni, Allah nak mengatakan apa yang perkataan manusia ni? Ya, ialah dalam konteks bukannya, illa, ya, bukannya. Kita Melayu sekala biasanya gunakan sebagai kecuali, ya, tetapi dalam konteks ni dia boleh kalau kita menggunakan kecuali, tapi yang lebih tepat ialah tetapi, ya. Tetapi ada beza di antara kecuali dengan tetapi, ya, walaupun kalimahnya sama, ya. Kalau kita kita masukkan makna dia, in ialah harfun nafi. In kadang-kadang kita jumpa sebagai harfun syartun, syarat, iaitu jika, ya. Tetapi di dalam konteks in dan digunakan selepas tu ada kalimah illa, ya, konteks dia akan bertukar daripada jika, maknanya bukannya ayat syartun lagi, ya. Dia adalah apa? Harfun nafi yang menafikan semua yang berkaitan, ya. Semua berkaitan dengan subjek matter di sini, iaitu tidaklah, ya. Particle of negation, itu bahasa Inggeris dia, particle of negation ataupun particle of restriction, ya. Dia bukan setakat menidakkan, tapi dia juga menolak, ya, menolak dan menghadkan. Itu dia peranan in dengan illa, ya. So bermakna dia membawa erti in sini tidaklah, ya. Tidaklah hazalah ini, iaitu menunjukkan kepada Al-Quran, ya. Tidaklah Al-Quran ini, maknanya dia dah tolak apa yang kita fikirkan tentang dia, lepas tu dia perbetulkan balik, ya, dengan illa, akan tetapi in
haza illa, tidaklah dia hanyalah qaulul bashar. Ya, maknanya dia katakan tidaklah ini melainkan ataupun tetapi, ya, perkataan-perkataan daripada manusia. Itu dimasukkan, ya. So apakah konteks ayat ni? Konteks ayat ni ialah masyarakat musyrik, ya, Arab yang menuduh, ya, menuduh yang Al-Quran tu dikata hanya perkataan yang dicipta oleh manusia, ya. Dia menolak yang Al-Quran itu adalah turun daripada wahyu daripada Allah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Okey. So sekarang ni saya nak mengambil kesempatan untuk memperkenalkan pada tuan-tuan dan puan-puan kalimah illa, ya. So di dalam Al-Quran, kalimah illa digunakan dalam dua konteks, ya. Kalau kita gunakan bantuan saya akan gunakan pagi ini dua bantuan, ya, digital Al-Quran. Yang pertama korpus ini sendiri, dan yang keduanya saya akan gunakan tafsir dan perkata, ya, tafsir dan perkata. Okey, saya gunakan tunjukkan tafsir perkata dulu, ya. Perkata. Okey, sebelum tu saya nak tunjukkan tuan-tuan, sini illa dia berbeza dengan yang kita jumpa sebelum ni, ya. Ini pun illa, ayat ni panjang, so dia pun ada illa. So illa ni membawa erti kecuali, ya, kecuali. Dan kita sudah belajar itu illa ni adalah apa? Harfun istisna, ya, harfun istisna, iaitu exceptive particle, huruf pengecualian, ya. Kalimah dia, ejaan dia sama saja, ya, illa. Okey. Tetapi di sini illa, ya, harfun yang sama tapi dia berfungsi, dia panggilkan harfun hasrun, ya, harfun hasrun. Dia membawa fungsi sebagai restrictive particle, ya. Kadang-kadang kita kena guna ke bahasa Inggeris kerana lebih senang nak menerang restrictive particle. Yang ni tadi apa? Acceptive particle, yang mengecualikan. Yang ini illa yang menidak ataupun menyekat, ya, yang menyekatnya ataupun mengeluarkannya daripada kumpulan yang lain. Dia tak termasuk dalam kumpulan tu. Ya, apa yang nak dibincangkan di sini dia tidak termasuk dalam kumpulan yang nak dikecualikan tu, ya. Kalau ini apa yang diceritakan ni dia masuk, ya, qaulu ni termasuk dalam kumpulan yang yang nak dikecualikan. Itu bezanya, ya. Beza dengan istisna dengan hasrun, ya. Cuba kita lihat di manakah dalam Al-Quran digunakan illa hasrun dengan illa istisna, ya. Okey. Kalau tuan-tuan dah sudah biasa dengan tafsir dan perkata, Al-Quran tafsir dan perkata, ini, ya. Okey, tadi ialah ayat yang keberapa? Yang ke-25, ya. So kita bawa ke ayat 25. Ini dia, ya. In hadza illa qaulul bashar. In hadza illa qaulul bashar. Okey. Sebenarnya sebelum tu pun ada ayat 24 pun ada illa juga, ya. Nampak sini illa sihrun yuksar, ya. Faqala in hadza illa sihrun yuksar. Kedua-dua ni adalah hasrun, ya, partikel yang mengeluarkannya ataupun
yang mengeluarkannya daripada kumpulan-kumpulan yang nak ditolak, ya, yang nak ditolakkan tu biasanya Melayu kita akan terjemahkan sebagai hanyalah. Itu dimasukkan hasrun, ya. Jadi ini akan membawa erti tidaklah ini semua, maksudnya perkataan itu tidaklah perkataan ini tetapi hanyalah. Itu yang dipanggilkan harfun hasrun. Kalau illa istiqna dia membawa erti kecuali. Ya, konteks dia seolah-olah macam sama tapi dia berbeza. Ya. Okey, sekarang ni saya cuba beri panduan kepada tuan-tuan, ya. Di sini ayat 24 dengan 25 surah apa? Al-Mudassir. Yang kedua-dua ni adalah harfun hasrun. Okey, kita cuba lawat surah yang sebelumnya saja, iaitu Muzammil, ya, Muzammil. Ya, untuk tuan-tuan boleh buat rujukan. Okey. Di surah Muzammil tuan-tuan akan dapat ayat kedua ada juga illa. Ya, ada juga illa. So, umil laila illa qalila. So, illa sini ialah illa istisna. Ya, ini yang dikatakan kecuali. Kita ada dua contoh di sini, ya. Satu ayat kedua illa, satu lagi ayat yang ke-9. Ya, ayat ke-9 pun ada illa, ya, yang ni. Okey. Okey. Yang ni illa. Okey, sekarang ini tuan-tuan cuba lihat makna yang diberikan kepada illa dalam bahasa Melayu kecuali, ya. Ayat kedua Muzammil dan ayat ke-9 illa juga kecuali. Ya. Okey, sekarang saya bawa balik kepada ayat tadi iaitu ayat 24 Mudassir illa. Jadi tuan-tuan akan nampak juga apa? Kecuali, kan? Ya, juga kecuali, dan ayat yang ke-25 pun kecuali. Jadi seolah-olah kalau kita tak kemas pemahaman kita ingat ini kecualilah semua. Itu Melayu, sebab Melayu dia tidak dapat tidak dapat nak cover nak menguasai bahasa tu sebagaimana dalam bahasa Arab, ya, sebab bahasa Arab ni versatile, ya. So apa yang membezakan? Okey, sekarang ni saya tengok balik, ya. Tuan-tuan tengok balik. Okey, makna Melayu dia diterjemahkan sebagai kecuali, ya, tetapi tengok yang bahasa Inggeris dia. Nama kepada partikel tu di sini ialah restriction particle, walaupun dia beri terjemah sebagai kecuali. Ini Mudassir, ya, ayat 25. Begitu juga ayat 24 yang ini. Okey, illa di sini bukannya bukannya acceptive, tapi dia restriction particle. Ya, walaupun dia beri makna kecuali. Sebab tu kita jangan baca terjemahan saja, ya. Kalau kita baca terjemahan saja kita tak dapat, ya, kedalaman dan ketajaman makna kepada kalimah tu, ya. Kena belajar, ya. Kena belajar mengenal. Okey. So sekarang saya bawa balik ke Al-Muzammil ayat 2, ada illa, dia terjemahkan kecuali, tetapi sini apa dia kata? Acceptive particle. Ya. So sekarang dia sudah menjadi acceptive particle, bukannya restrictive. Okey. Tengok ayat ke-9 tadi pun sama, illa juga. Ya. So dialah acceptive. Pengecualian huruf pengecualian. Ya. Muskil kan? Ya, ya. Kalau illa teror, kalau bersambung kalimah yang depannya, jadi illa dia asing kan. Kalau dia wasal, illa teror tu dia sama. Dengan kalimah selepasnya, ya ni.
Illa macam illa dan syadah tu dia bersambung dengan huruf yang kalimah ke depannya. Illa. Bergantung jenis kalimah lah. Oh, ini kelima. Bergantung jenis kalimah ya. So ini dalam ayat ya. Dalam ayat. Jadi kita tengok ayat dia apa. Asing nak dia Illa memang dia berasing ya. Dia tidak pernah digabungkan dengan apa-apa perkataan lah. Macam illa tambung nombor tu dia lain lah. Dia bukan itu bukannya dalam satu kalimah. Abtira tu kalimah yang kedua selepas dia. Tapi dalam bacaan kita wasal lah. kalau wasal lah. Bacaan memang kena wasal lah ya. Sebab alif lam ta'rifah tu dia kena ba tu mati. Mana fungsi dia sama lah. Eh? Dia punya pengertian sama lah. Illa. Tengok ayat tu. Apa maksud dia? Adakah dia pengecualian ataupun dia dipanggilkan dia menyekat. Itu yang saya nak tunjukkan sekarang ni. So illa ada dua fungsi, kita kena tengok dalam konteks ayat ya. So sekarang ni illa sini ialah bukannya penyekat ya. Jadi kalau penyekat dia akan selalunya diterjemahkan sebagai hanyalah, tetapi hanyalah. Itu dia. Kalau acceptive dia membawa erti kecuali ya. Okey. So ini contoh ya. Dua contoh dalam Muzammil. Illa adalah istisna ya, kita panggil Arab dia istisna. Okey, dalam ayat ke-9 yang ni pun istisna, harfun istisna ya. Tetapi dalam Mudassir tadi yang illa ni tengok dah, restriction particle dia bukannya istisna tapi dia harfun hasrun. Restrictive particle. Ustaz Kamal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okey. Ada soalan ke? Ustaz Kamal. Aha. Dr. Kamal jelaskan perbezaan kecuali apa ni? Harfun. Ya, ini yang saya tengah menerangkan ni, tengah menjelaskan ni. Ya, maksud saya Dr. Kamal baru jelaskan perbezaan dua harfun dengan istisna. Istisna dengan hasrun, okey. Beza makna kecuali atau hanyalah. Ya. Jadi macam mana kita nak kenal yang mana satu? Macam mana nak kenal, kena faham ayat. So bila kita dah faham semua kalimah dan faham mana dalam ayat tu, barulah kita tahu sama ada dia hasrun ataupun istisna ya. So nanti saya akan terangkan apa bezanya hasrun dengan istisna ya. Cuma sekarang saya nak beritahu, okey, yang ni adalah hasrun dan yang ni pun juga hasrun ya. Restriction tu mana dia hasrun lah. Okey. Assalamualaikum Dok. Kamarul Dok. Ya. Nah, tentang soalan sahabat kita tadi tu. Ya. Boleh ke kalau kita katakan setiap isi harfun illa yang ada in sebelum tu dia adalah harfun hasri? Tak semestinya. Tengok konteks ayat. Oh, okey. Kena tengok juga makna. Kena konteks ayat dia. Kena faham filosofi dia lah. Falsafah pengecualian dengan falsafah penyekatan. Restriction itu maknanya sekatan ya. Tak semestinya in sebelum tu menunjukkan illa selepas dia tu adalah tidak semestinya ya. Hasri. Tidak semestinya sebab in tu hanya dia mengatakan tidaklah ya. Tidaklah. Okey. Okey, nanti ya sebelum saya terangkan tu saya tunjukkan dalam korpus ya untuk membuktikan yang ini sebenarnya apa? Hasrun dan yang ada yang sebelum tu ialah istisna dulu ya. So kita pergi ke ayat dia lah ya, pergi ke mana di sini. Ini ayat dia ya di mana ada dapat illa ya. So illa ni dalam ayat ini kalau kita pergi ke
ayat dan di mana ayat kalimah-kalimah itu akan menerangkan setiap kalimah di dalam ayat tu kat mana kita pergi, kat sinilah. Ya. Apa-apa perkataan dalam tu kita pergi word by word tu, dia akan terangkan semua perkataan di dalam ayat tu, ya. Okey. Okey, so yang ni kita tekan word by word. Okey. Mana illa yang ni, ya. Tuan-tuan boleh nampak tak? Tu dia. Illa RES tu mana restriction particle, ya. So dia tulis adat hasrun, ya. Adat tu mana harfun lah, ya. Adat ni ialah macam alat lah, ya. Alat yang menyekat, ya, penyekatan. Nak senang kita gunakan harfun lah, ya, sebab dia huruf, ya. Harfun hasrun. Okey. Okey, ini ayat ke berapa? 74 dan dengan 74 25. Ayat sebelumnya 20 juga 24, di mana di belakang lah. Ni 24. Ada juga illa, ya, nampak RES tu makna restriction, ya, restriction particle. So dia juga hasrun, ya, hasrun. Okey. So sekarang ni kita cuba tengok yang ayat Muzammil pula, ya. So kita pergi ke ayat yang Muzammil sebelum tu, iaitu 73 ni, ya. 73 ini 5, ya. So kita akan tengok tadi ayat berapa? Ayat yang pertama, ayat yang kedua, ya. Ayat yang kedua, tengok sini, ini ayat yang dia papar sekarang ni, ya, ayat yang keempat. So kita pergi ayat kedua ni, bawah ni, ya. Gunakan ni boleh, ya. Gunakan ayat kedua. Ya. Ni dia Muzammil. Sebentar, ya. Tadi ayat nombor berapa? Muzammil. Ayat yang betul lah, ayat kedua, illa, ya. Okey. Ini ayat yang kelima, so kita pergi ke ayat yang kedua. Ini ayat kelima. Okey, kita tekan sini. Ayat yang kedua ni 4. Ni 2, ya. Tu mana? Illa qalila. Illa qalila. Kita tengok penerangan dia, dia lah EXP, maknanya exceptive particle. Ya, so dalam konteks Muzammil ayat kedua ni, ya, illa ialah kalimah yang ketiga. Dia adalah adat istisna, iaitu harfun istisna, harfun pengecualian, ya. Kalau saya tak sempat terangkan hari ini apakah perbezaan hasrun dengan istisna, saya akan sambung besok, ya, sebab dah 7:53 tu. Sambil itu tuan-tuan boleh juga buat research, ya, kajian. Apakah berbezanya? Kenapa satu ayat menggunakan istisna, satu lagi menggunakan hasrun? Okey. Lepas tu satu ayat tadi ialah dalam ayat ke berapa? Yang ke-9, ya. Al-Muzammil 9 mana? Sini. Okey, saya pergi ayat ke-9. Manakah illah? Ni dia. Ya, tadi ayat yang kedua, sekarang ni pun ayat yang ayat ke-9 juga ada illa, ya, iaitu apa? La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa. So ini konteks istisna, bukannya konteks hasrun, ya. Ini konteks istisna. Tengok di sini dia mengatakan apa? Exceptive particle, ya. Kalau bahasa Inggerisnya dia kata accept, ya, ataupun pengecualian, ya, kecuali, ya. So kedua-dua tadi kita lihat makna dia ialah kecuali. Ayat yang kedua balik, iaitu di sini, ya, illa ayat kedua ialah, ya, ini makna dia ialah juga kecuali, ya. Except ni bahasa Inggeris dia, bahasa Melayu dia kecuali lah, ya.
Okey, so kalau kita balik ke ayat yang 74, so kita ambil di sini ya. Tuan-tuan boleh pilih sini pun tak apa ya. 74 pergi ke sini. 74 tadi ayat 24. 74 24. Ya, cuma nak biasa kerja guna digital Al-Quran ni. Ya. Dia ini ayat 24, mana ilah dia? Inilah. Okey. Cuba tengok makna yang diberikan tu, dia adalah adat hasrun, restriction particle, kemudian dia bukannya accept. Nampak ya? Dia bukannya kecuali. Dalam bahasa Melayu tadi dia terjemahkan sebagai kecuali. Ya, tetapi bahasa Inggeris dia tak gunakan accept, dia gunakan but. Ya. Begitu juga ayat 25 ya. Tengok. Bukannya accept, tapi pengecualian. Ya, pengecualian tu dalam bentuk yang berbeza dengan istisna. Ya, so dia konsep dia sama, pengecualian, tetapi kesan dia berbeza. Ya, kesan dia berbeza. Sebab tu dipanggilkan hasrun. Ya. Okey, hari ini tak sempat saya nak menerangkan, menjawab soalan saudara kita tadi, apakah beza ya. Yang penting itu beza, filosofi dia kena faham ya. Kenapa istisna, kenapa hasrun, sebab sekarang ni dah pukul 8 ya. Rakan-rakan kita ada kelas ya pukul 8 ni, jadi kita berhenti di sini dulu dan insya-Allah kita akan sambung semula besok ya. Besok dan kita akan terang apakah konteks hasrun dengan konteks istigna ya, iaitu konteks kecuali dengan konteks hanyalah, dan in itu adalah tidak ya, dan tidaklah, ini tetapi dia gunakan tetapi ataupun hanyalah ya, hanyalah sihrun yusar ya, iaitu sihir ya, sihir yang diikuti ya, ataupun yang ditiru ya. Sini ialah tidaklah ini hanyalah ya, tetapi hanyalah, itu maksud dia. But ni maknanya tetapi hanyalah. Qaulul bashar, perkataan manusia saja. So dia bukannya daripada Allah. Ini tuduhan-tuduhan orang musyrik kepada Nabi kita semasa baginda menyampaikan ayat-ayat ni ya, ayat Quran kepada masyarakat Arab jahiliah. Inilah tuduhan mereka. Jadi Allah ya ceritakan kisah mereka ini ya. So insya-Allah kita berhenti dulu hari di sini dan kita akan sambung lagi besok ya, supaya kita istiqamah dalam cuba memahami kalimah-kalimah Al-Quran ya, dan memahami ayat-ayat Quran untuk kita jadikan dia panduan di dalam kehidupan kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.